Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk video yang seterusnya bagi topik yang ketiga untuk pengajian semester 3 iaitu peringkat global khusus untuk PBB. Mengapa Malaysia menganggotai PBB? Sebab yang pertama ialah untuk mengekalkan pendamaian di dunia, terutamanya daripada peperangan dunia. Sebab yang kedua untuk menyelesaikan sebarang masalah dunia yang melibatkan bidang politik, ekonomi, makanan, kesihatan dan sebagainya. Sebab yang ketiga untuk memberi bantuan kepada negara-negara yang memerlukan sekiranya ia melibatkan bidang politik, ekonomi dan juga sosial. Perkara yang kedua ialah penglibatan Malaysia dalam PBB. Dalam PBB, dia ada banyak badan atau pertubuhan. Jadi, di sini kita akan lihat dahulu tujuan penubuhan bagi setiap badan ataupun pertubuhan tersebut. Yang pertama ialah Majlis Perhimpunan Agung, di mana objektif penubuhan majlis ini adalah untuk membincangkan persoalan undang-undang antarabangsa dan membuat sebarang bentuk keputusan tentang pengendalian PBB. Kedua, Majlis Keselamatan PBB. Tujuannya untuk mendengar, membincang dan menyelesaikan isu pertelingkahan antara negara anggota. Ketiga, Majlis Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC. Tujuannya untuk meningkatkan dan memberi khidmat taraf hidup penduduk dan negara di dunia. Keempat ialah WHO atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Tujuannya untuk meningkatkan taraf kesihatan manusia sejagat. Pertubuhan yang kelima ialah Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan atau UNESCO. Jika dilihat kepada nama pertubuhan tersebut, tujuannya untuk membina keupayaan manusia dan institusinya dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan, saintifik dan kebudayaan. Ini berbalik kepada nama pertubuhan tersebut. Menggalakkan kerjasama antarabangsa, terutamanya dalam bidang tiga yang saya sebutkan tadi, iaitu pendidikan, saintifik dan juga kebudayaan. Keenam, Pertubuhan Makanan dan Pertanian atau FAO. Tujuannya untuk meningkatkan pengeluaran makanan, membaiki sistem agihan makanan dan mengatasi masalah kebuluran di dunia. Ketujuh, Pertubuhan Buruh Antarabangsa atau ILO. Tujuannya untuk menegakkan keadilan sosial kepada golongan pekerja. Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF menggalakkan kerjasama kewangan antarabangsa, menggalakkan kestabilan tukaran wang asing dan memberi bantuan kewangan sementara kepada negara-negara yang terbabit. Kesembilan ialah Pesuruhjaya Tinggi tentang Orang Pelarian PBB atau UNHCR. Nama pun pelarian, maka tujuannya untuk memimpin dan menyelaraskan tindakan antarabangsa bagi perlindungan pelarian dan menyelesaikan masalah pelarian. Seterusnya, Persidangan Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UNCTAD. Tujuannya untuk mengintegrasikan negara yang sedang membangun ke dalam ekonomi dunia, menguruskan isu perdagangan dan pembangunan secara bersepadu. Tabung Kanak-kanak PBB atau UNICEF. Tujuannya untuk mempertingkatkan kehidupan setiap kanak-kanak di dunia. So, kalau tabung kanak-kanak ini memang refer kepada hal ehwal kanak-kanak di dunia. Yang terakhir ialah Mahkamah Pengadilan Antarabangsa atau ICJ. Mahkamah ini ditubuhkan untuk menyelesaikan pertikaian undang-undang yang diserahkan oleh ahli negara dan memberi nasihat tentang sebarang persoalan yang berkaitan dengan undang-undang. Seterusnya kita akan lihat ibu pejabat bagi ke-12 pertubuhan tadi. Majlis Perhimpunan Agung PBB terletak di New York City, US. Majlis Keselamatan juga di tempat yang sama. Untuk ECOSOC terletak di dua tempat iaitu New York City dan juga Geneva, Switzerland. WHO terletak di Switzerland. Untuk UNESCO terletak di Paris,
Perancis, manakala FAO ni ialah makanan tadi terletak di Rome, Itali. Bagi ILO ni rujuk kepada Persatuan Pekerja tadi terletak di Geneva, Switzerland. Untuk IMF refer kepada Tabung Kewangan Antarabangsa terletak di Washington DC, US. Ibu pejabat bagi UNHCR refer kepada pelarian terletak di Geneva, Switzerland, manakala UNCTAD iaitu perdagangan terletak di tempat yang sama iaitu Geneva, Switzerland. UNICEF merupakan tabung kanak-kanak PBB terletak di New York City, US. Dan yang terakhir ICJ iaitu Mahkamah Pengadilan beribu pejabat di The Hague, Holland. Perkara yang ketiga, sebab Malaysia kurang senang terhadap PBB. PBB banyak dipengaruhi oleh kuasa besar dunia seperti China, Rusia dan juga US. Sesuatu isu lambat diselesaikan dan mengamalkan dasar pilih kasih untuk membuat sebarang bentuk keputusan di PBB. PBB juga tidak berupaya untuk menyelesaikan keganasan Amerika Syarikat di Iraq dan keganasan Israel di Palestin. Atas alasan tadi, PBB telah pun dianggap sebagai tidak efektif. Jadi untuk subtopik yang keempat ini kita akan lihat mengapa PBB dianggap tidak efektif. Pertama, kepentingan sendiri. Kebanyakan negara anggota memikirkan kepentingan mereka sendiri dan meletakkan dunia sebagai prioriti yang kedua. Alasan yang kedua ialah kuasa veto yang dikuasai oleh 5 kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat, Rusia, China, Britain dan juga Perancis. Majlis Keselamatan PBB kurang efektif kerana penggunaan kuasa veto telah didahulukan berbanding dengan suara majoriti. PBB dianggap sebagai alat kuasa besar di mana kuasa besar dunia menggunakan PBB sebagai alat untuk mengekalkan kepentingan mereka sahaja. Contohnya, sekiranya PBB ini mengambil pendekatan yang mengancam pengaruh kuasa besar ini, maka kuasa besar tersebut tidak akan atau mengelakkan diri daripada menyertai sesuatu pertubuhan di bawah PBB. Perkara yang kelima berkaitan dengan PBB ialah pendirian Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Antara pendirian Malaysia ialah teguh menyokong prinsip PBB dan mengiktiraf baki instrumen PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Negara membangun kekal mengawal masa depan mereka sendiri di mana ianya selaras dengan kemunut dunia dalam beberapa aspek. Contohnya, kegawatan terburuk adalah dalam arena politik di mana berlakunya keganasan di mana-mana sahaja dan Malaysia amat menentang penjahat ataupun pengganas yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu. Malaysia turut menyarankan perlunya PBB untuk melakukan beberapa perubahan. Sebagai contoh, kuasa veto tidak dipegang oleh satu negara sahaja. Kita teruskan lagi dengan kandungan ucapan Tun Mahathir di Persidangan Agung PBB ke-74. Menerusi ucapan ini, dia ada 2 kandungan, di mana kandungan yang pertama berkaitan dengan reformasi PBB. Malaysia mempersoalkan tempoh pemilihan kuasa veto oleh negara kuasa besar dunia. Contoh penggunaan kuasa veto setakat tahun 2015 untuk Rusia sebanyak 103 kali, Amerika Syarikat 79 kali, Britain 26 kali, Perancis 16 kali dan China sebanyak 9 kali. Disebabkan penggunaan kuasa veto ini, maka kuasa besar dunia dianggap membunuh kepada fungsi sebenar PBB. Tindakan kuasa veto dalam pembuatan keputusan PBB jelas menafikan kehendak hampir 200 anggota yang lain. Malaysia turut mencadangkan supaya 2 kuasa veto diguna pakai, ditambahkan dengan 3 kuasa bukan veto untuk dilaksanakan. Kandungan ucapan yang kedua ialah isu-isu yang diketengahkan. Antara isunya ialah isu etnik Rohingya di Myanmar.
PBB digesa untuk memainkan peranan dalam menangani krisis ini dan Malaysia sangat komited untuk menyalurkan sebarang bentuk bantuan semampunya kepada pelarian Rohingya. Isu perubahan iklim. PBB diminta untuk menyelesaikan masalah kebakaran kerana ianya sudah pun menjadi masalah dunia. Bila berlakunya kebakaran secara besar-besaran, ianya akan membawa kepada masalah jerebu. Oleh itu, penubuhan pasukan kepakaran semasa mendepani bencana perlu dilaksanakan. Untuk isu kebebasan bersuara pula, setiap individu berhak untuk bersuara tentang sesuatu perkara. Isu pengharaman minyak sawit. Tidak mampu mengekalkan persaingan minyak masak, maka kempen menyekat minyak kelapa sawit telah pun dilaksanakan. Pengharaman kepada import minyak kelapa sawit ini merupakan penafian terhadap perdagangan bebas yang diamalkan di dunia. Sekatan perdagangan. Perang perdagangan sebagai satu pembaziran dan sesebuah negara akan kehilangan pasaran yang besar apabila dikenakan sekatan. Isu jenayah perang. Malaysia menganggap perang sebagai satu jenayah. Pihak yang mencetuskan sesebuah peperangan perlu dihukum. Isu senjata pemusnah. Malaysia menggesa pemimpin dunia tidak menyalurkan bantuan kewangan untuk mewujudkan senjata pemusnah. Sikap terhadap Israel. Barat telah pun melahirkan Israel dengan menjarah tanah Palestin. Israel bebas untuk melanggar mana-mana undang-undang antarabangsa kerana ada negara yang mempertahankan mereka seperti Amerika Syarikat. Menjarah di sini bermaksud merampas hak milik orang lain. Isu yang terakhir ialah kegagalan Majlis Keselamatan PBB. PBB gagal melindungi rakyat miskin daripada peperangan dan kelemahan PBB terutamanya dalam bidang politik antarabangsa amat ketara kerana gagal melindungi rakyat di dunia. Kesimpulannya, untuk video kali ini saya telah pun menerangkan berkaitan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau short formnya ialah PBB. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.